Hai dan salam sejahtera kepada semua yang menonton sekarang. Nama saya Lim. Di Malaysia, kita masih terjejas oleh pandemik COVID-19 dalam sektor pendidikan. Tetapi, pelaksanaan PDP akan dibenarkan suatu hari nanti mengikut keadaan dari semasa ke semasa. Justeru, di sini saya ingin menerangkan secara ringkas mengenai garisan panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP, amali teknikal dan vokasional yang digubah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pada 26 Ogos 2020. Garisan panduan pelaksanaan PDP amali teknikal dan vokasional ini adalah bertujuan untuk sebagai rujukan dan panduan kepada tiga pihak, iaitu pentadbiran sekolah menengah, kolej vokasional dan juga institusi latihan kemahiran swasta yang dibawa KPM. Garis panduan ini juga perlu dibaca bersama garisan panduan pengurus pembuka semula sekolah yang dikeluarkan oleh KPM. Kedua adalah surat berkeliling Ikhtisar Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 10 tahun 2015 dan juga ketiga garisan panduan Standard Operating Procedure SOP. Selain itu, dan juga panduan pelaksanaan program Apprenticeship Mode Sistem Latihan Dual Nasional di College Vocational, garisan panduan pelaksanaan On the Job Training OJT College Vocational, dan juga surat pelaksanaan latihan kemahiran melalui SPKM secara bersemuka semasa PKPB. Kita ada juga guideline yang daripada Malaysia Qualification Agency, iaitu Guideline to Good Practice Work-Based Learning, Code of Practice for Program Accreditations Open and Distance Learning Second Editions, dan juga semua perkelilingan ikhtisar, surat siaran dan arahan serta peraturan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia dari semasa ke semasa. So, semua ini perlu dibaca sekali dengan garisan panduan ini. Pertama sekali, mari kita lihat apakah peranan dan tanggungjawab pentadbir sekolah ataupun institut latihan kemahiran swasta. Pertama ialah talimat prosedur, iaitu menyampaikan talimat prosedur pelaksanaan PDP, amali teknikal dan vokasional sebelum mereka dibenarkan untuk menjalan. Kedua adalah menyediakan satu jadual penggiliran kelas, iaitu sekiranya kapasiti ruang kelas ataupun peralatan tidak mencukupi, mereka mestilah menyediakan satu jadual untuk penggiliran kelas. Yang ketiga adalah menentukan bilangan murid. Berdasarkan kapasiti ruang kelas, kawasan, ladang, mereka perlu mengambil kira penjarakan fizikal, kebersihan dan keselamatan untuk menentukan bilangan maksimum murid yang boleh dijalankan dalam satu sesi. Yang keempat, iaitu lawatan adalah tidak benar. Memastikan tiada lawatan, tidak kira dia adalah lawatan industri ataupun lawatan sambil belajar, semua adalah tidak dibenarkan sehingga bermakluman oleh KPM. Yang kelima adalah hebaran berkala mengenai 3C. 3C ini adalah untuk mengikatkan warga sekolah mengenai kepentingan penjaga kesihatan dan keselamatan berdasarkan prinsip ini. Prinsip ini merupakan prinsip satu, C adalah menjauhi kawasan sesat. Yang kedua adalah elak kawasan yang sempit. Dan ketiga adalah elak bercakap atau bersembang dengan jarak yang dekat. Dan keenam adalah tekan amalan prinsip 3W. 3W ini adalah mengenai dengan mencuci tangan dengan air sabun ataupun sanitizer, dan juga memakai pelindung separuh muka dan juga menerima sebarang amaran daripada KPM.
Manakala mari kita lihat pula apakah peranan dan tanggungjawab oleh guru dan tenaga mengajar. Yang pertama adalah mereka perlu merancang bilangan murid. Guru juga perlu mengikut kesesuaian tempat, ruang dengan mengikut penjarakan fizikal, kebersihan dan keselamatan untuk merancang bilangan murid yang dijalankan dalam satu sesi. Yang kedua adalah aktiviti amali itu adalah sesuai. Peralatan yang lengkap perlu disediakan dan mencukupi untuk setiap murid. Ketiga adalah penggilaan aktiviti amali ini. Melaksanakan penggilaan aktiviti amali ini sekiranya peralatan dan kapasiti ruang tidak mencukupi. Dan keempat, pastilah menjaga kebersihan dan juga keselamatan. Menekankan aspek untuk menjaga kebersihan dan keselamatan sebelum, semasa dan juga selepas aktiviti amali. Yang kelima, mereka adalah digalakkan untuk membawa peralatan sendiri. Murid adalah dibenarkan dan digalakkan untuk membawa peralatan amali sendiri sepertinya kit kecantikan, toolbox dan peralatan peribadi. Yang keenam, semua orang, guru dan juga pelajar mestilah mematuhi SOP. Mematuhi semua SOP yang ditetapkan oleh MKN dan KPKM dari semasa ke semasa. So, mari kita lihat pula apakah lokasi pengajaran dan pembelajaran PDP amali yang dibenarkan. Pertama adalah bilik PDP. Bilik PDP termasuklah bengkel otomotif, bengkel elektrik, bengkel kimpalan, makma komputer, restoran untuk mengajaran memasak, bengkel solekan dan lokasi-lokasi yang lain yang dibenarkan oleh KPN. Dan juga PDP amali ini juga dibenar untuk luar bilik PDP. Contohnya kolam ikan, tapak semainan, kawasan ternakan, ladang tanam, lokasi-lokasi lain yang dibenarkan oleh KPN. Dan mengelakkan kawasan yang sesat dan juga sempit mengikut konsep 3C. So, macam mana kita melaksanakan PDP amali? Kita sebagai guru ataupun pengajar perlu mengikut 3 langkah ini, yaitu sebelum, semasa dan juga selepas. Sebelum pelaksanaan PDP amali, guru ataupun pengajar perlu menyediakan pelan laluan penggerakan dan penjarakan yang mengikut SOP, yaitu lebih daripada 1 meter. Kedua, guru juga perlu menyediakan pelan susun atur untuk optimum penggunaan ruang. Ketiga adalah memastikan tempat dan alat amali dibersihkan dan sebelum amali dijalankan, memastikan mereka adalah selamat untuk dipakai. Dan keempat, memastikan murid-murid mencuci tangan dan sanitizer tangan sebelum dan juga selepas amali. Yang kelima adalah menyediakan jadual tugas, kemas dan susun atur, yaitu berdasarkan pencarakan fizikal, kebersihan dan juga keselamatan. Langkah yang kedua adalah semasa pelaksanaan PDP amali. Guru memastikan murid tidak bergejala sahaja mengikut sesi amali. Kedua adalah memastikan murid-murid tidak berkongsi peralatan dan juga bahan semasa aktiviti. Ketiga adalah menggalakkan guna alat sendiri semasa menilai hasil kerja, contohnya sudut, meter pelbagai, pen uji dan lain-lain. Yang keempat adalah PDP tanpa melibatkan sentuhan sahaja yang dibenarkan. Guru mestilah kreatif dan juga menggunakan kaedah yang sesuai untuk menjalankan PDP amali ini. Kelima adalah
murid bergejala akan diasing dan dapat rawatan daripada fasiliti kesihatan. Sini adalah langkah yang perlu dipatuhi selepas pelaksanaan PDP amali. Yang pertama adalah memastikan semua alat dibersih dan disanitasi selepas digunakan. Memastikan bahan pakai buang akan dibuang ke dalam tong sampah yang bertutup. Ketiga adalah memastikan murid yang ditugaskan sahaja untuk menyusun peralatan. Keempat adalah memastikan semua orang cuci tangan dan dengan sabun air dan juga sanitizer selepas tamat amali. Mengikut garis panduan ini, mari kita lihat apakah pelaksanaan latihan amali di industri apakah yang dibenarkan dan juga tidak dibenarkan. Pertama adalah latihan sangkutan industri ataupun on-job training adalah dibenarkan. Sekiranya murid yang bergejala mereka adalah tidak dibenarkan untuk menjalankan latihan ini. Yang ketiga, pihak industri perlu maklum kepada ibu bapa dan pihak sekolah sekiranya murid bergejala semasa on-job training. Murid-murid dan industri perlu mematuhi SOP yang ditetapkan oleh MKN, KKM, KPN, dan lain-lain lagi. Dan garis panduan ini juga menerangkan untuk pelaksanaan latihan amali urut. So, seperti yang diterangkan tadi, dia mempunyai 3 langkah juga, iaitu sebelum, semasa, dan selepas. Sebelum pelaksanaan latihan amali urut, guru-guru dan juga murid-murid perlulah mengibas suhu dan juga menjalankan saringan gejala. Kedua, mereka yang bergejala dan juga mempunyai suhu yang melebihi 37.5 degree Celsius adalah tidak dibenarkan untuk masuk kepada bengkel. Mereka perlu mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan. Dan yang ketiga, katil kerusi perlu dijarakkan 2 meter dan semua perlu dilapik dan disanitize. Jika dilapik, boleh pakai fabrik, plastik, tuala, kain dan perlu ditukar untuk setiap sesi amali. Yang keempat adalah guru perlu menyediakan pelitup mulut, pelindung muka, sarung tangan dan pensanitasi tangan untuk murid. Yang kelima adalah sediakan tempat untuk mencuci tangan dan sabun di bengkel sebelum dan selepas latihan amali. Semasa menjalankan latihan amali urut, guru dan pengajar juga memastikan masa itu tidak melebihi 1 jam untuk setiap sesi amali. Yang kedua adalah wajib untuk memakai pelindung tutup muka dan juga pelindung muka semasa rawatan. Ketiga adalah mereka juga wajib untuk guna sarung tangan yang berjenis pakai buang untuk setiap sesi urutan. Yang keempat adalah pasti membasuh tangan sebelum, semasa dan juga selepas amali. Kelima adalah kurangkan komunikasi, kurangkan bersembang semasa amali. Selepas untuk latihan amali urut, mereka juga perlu mengikut langkah-langkah seperti ini. Pertama ialah pelindung muka perlu dibersihkan dan disanitasi selepas digunakan. Buangkan pelupusan pelitup muka dan juga sarung tangan ke dalam tong sampah yang bertutup.
Ketiga adalah jika kain ataupun tuala perlu disimpan ke dalam bekas yang bertutup sebelum diambil untuk cuci. Yang keempat adalah tidak galakkan untuk guna batau, dan jika perlu menggunakan bata, digalakkan untuk guna sarung bata. Semua sarung bata perlu ditukar dan juga disimpan dalam bekas yang tertutup sebelum dicuci. Yang kelima adalah wajib untuk bersih, sanitize dan label loker sebagai label telah disanitasi. Adalah mengenai kepada amali urut yang dibenarkan dan juga amali urut yang tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah seperti urutan badan, urutan kaki, refleksologi, urutan untuk bahu dan juga kepala, urutan untuk muka dan urutan rawatan untuk muka, dan juga manicure dan pedicure, dan juga terakhirnya rawatan berasaskan air dan haba. Dan amali yang urutan yang tidak dibenarkan adalah seperti acara spa berkumpulan ataupun berpasang, perkhidmatan pakej termasuk pra dan pasca urutan yang melebihi 1 jam. Dan ketiga adalah scrub badan adalah tidak dibenarkan. So, ini adalah garis panduan yang secara ringkas mengenai pelaksanaan PDP, amali, teknikal dan vocational. Dan di sini saya juga ingin mencadangkan, memberi sedikit cadangan untuk menambah baik. So, yang pertama adalah mungkin garis panduan ini boleh menerap amali yang lain. Tidak sahaja amali urutan. Contohnya amali yang gunting rambut, amali memasak dan lain-lain lagi. Ini disebabkan amali seperti ini dia ada mempunyai limit penjarakan sosial juga yang seperti urutan. Justru mereka perlu dimasukkan ke dalam garis panduan ini juga. Yang kedua adalah tindakan selanjutnya. Ini bermaksud tindakan selanjutnya perlu ditulis dalam garis panduan ini. Contohnya, apakah tindakan selanjutnya jika mempunyai kes positif semasa menjalankan pelaksanaan PDP amali ini. Sama ada sekolah tersebut kelang ditutup ataupun apa tindakan yang selanjutnya. Yang ketiga adalah pasal garis panduan perlu ditulis lebih perinci lagi. Contohnya adalah magma yang mempunyai penghawa dingin. Apakah had masa yang disetkan yang dibenarkan untuk mereka yang mempunyai magma penghawa dingin. Ini disebabkan kita tahu tempat-tempat yang mempunyai penghawa dingin dan juga tempat yang tertutup mempunyai risk yang lebih tinggi untuk hebaran COVID-19 ini. Justru garisan panduan yang lebih perinci ini perlu dituliskan. Dan keempat adalah kita berharap garis panduan ini dapat dikemas kini dari semasa ke semasa. Contohnya tahun ini kita mempunyai satu garis panduan 2.0, so kita dapat update apa-apa yang berlaku dan garisan panduan telah ditulis lebih perinci lagi. So inilah adalah cadangan daripada saya untuk garis panduan ini. So ini adalah semua daripada saya mengenai garis panduan pelaksanaan PDP, amali, teknikal dan vocational. So saya juga berharap semua dapat menjalankan PDP, amali dalam keadaan yang selamat. So terima kasih kepada semua yang menonton. Bye bye.